Assalamualaikum. Hari ni kita nak tengok apa yang ada dalam buku di sebalik 114 nama-nama surah ni. Okey, cuba tengok dalam dia. Dekat surat depan sekali ni kita dapat tengok dia senaraikan nama-nama surah. Nama-nama surah dengan maksud dia sekali. Ke semua 114 nama-nama surah. Kalau kita tengok dari sini pun kita dah boleh tahu macam surah ni berkaitan apa. Surah Al-Aqaf berkaitan bukit-bukit pasir. So daripada macam surah Az-Zumar, rombongan-rombongan. Apa yang dikatakan sebagai rombongan-rombongan ni? So kat sini lagi surah Ar-Rum tentang bangsa Rom, surah Al-Ahzab, surah Al-Fatir. Kat sini surah macam-macam yang surah. Kat sini surah Al-Mulk yang kita baca tu adalah surah yang berkaitan kerajaan. Al-Mujadalah, wanita yang bersoal jawab. Setiap apa yang pasal wanita bersoal jawab ni. Surah boleh semua. Surah An-Naba tentang berita besar. Apa berita besar yang sampai dalam surah An-Naba ni sebenarnya? So daripada sini pun kita tengok nama dengan maksud dia, kita dah boleh rasa nak tahu cerita surah ni cerita tentang apa sebenarnya. So kat sini ada kata-kata editor daripada Ustaz Muhammad Hanafi. Ni kita ada daripada penulis buku ni daripada Ustazah Busra binti Talib. Kita ada kata-kata aluan dia dan kata-kata aluan daripada bekas mufti wilayah Persekutuan, iaitu sekarang ni Menteri Agama kita. Buku ni diiktiraf lah oleh mufti kita. Jom kita tengok surah yang pertama, iaitu surah Al-Fatihah ataupun surah pembuka. Surah ni dinamakan Al-Fatihah kerana apa? Kerana dia adalah surah pertama dan pembuka di dalam Al-Quran. Selain itu ada juga kongsikan fakta saintifik yang berkaitan alam, bumi, bulan, yang berkaitan sains lah. Kemudian kita ada tahukah anda, itu info tambahan yang disediakan dalam ni yang berkaitan surah. Sekarang kita tengok surah kedua, surah Al-Baqarah, iaitu surah yang berkaitan lembu betina. So kat sini ada ringkasan apa yang nak diceritakan sebenarnya dalam surah Al-Baqarah ni. Ringkasan sebab kita tahu surah Al-Baqarah ni panjang kan. Jadi dalam buku ni dia muatkan ringkasan tentang surah tu. Lepas tu di sini kita ada tahukah anda tentang fakta tambahan kenapa kita perlu selalu membaca surah Al-Baqarah untuk pelihara rumah kita. Ia berdasarkan hadis-hadis yang terpilih lah, hadis riwayat Muslim. Contohnya, janganlah menjadikan rumah kamu seperti perkuburan. Sesungguhnya syaitan lari daripada rumah yang dibaca padanya surah Al-Baqarah. So ada diselitkan hadis-hadis yang berkaitan dan juga doa yang terdapat dalam surah tersebut. Kadang-kadang kita tak perasan surah yang kita baca tu ada banyak doa yang kita selalu amalkan atau yang kita boleh amalkan. So dalam doa yang selalu kita baca antaranya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Doa yang kita baca ni adalah daripada surah Al-Baqarah ayat 201. So seterusnya kita tengok lagi ada fakta menarik tambahan, ada hadis, petikan hadis yang berkaitan dengan surah. So, sebab kadang kalau hadis ni kan kita tak terlalu mahir dan tak tahu banyak hadis. So daripada sini kita boleh tahu hadis-hadis apa yang berkaitan dengan surah. Yang contohnya ketika surah Imran, ada juga dikongsikan hadis kenapa surah ni dikisahkan surah apa. Surah Al-Imran ni tentang keluarga Imran. Kat sini ada kisah dia, kisah. Lepas tu ada doa juga. Doa yang diambil daripada surah Al-Imran. Doa ni pun selalu kita baca, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ni doa pengukuh hati. Doa hidayah lah. So doa ni sebenarnya daripada surah Al-Imran ayat 8. So kita tahu asalnya doa yang kita baca daripada surah mana. So surah yang keempat, surah An-Nisa, iaitu surah wanita. Dalam surah ni mengisahkan apa? Mengisahkan banyak tentang wanita, seperti hak wanita, tanda wanita solehah, pembahagian atau pusaka, pemberian mahar kepada wanita dalam menikahat, nasab, susuan dan sebagainya. Semuanya dah dijelaskan dalam surah An-Nisa. Saya ada fakta saintifik juga kat sini. So dia ada lagi terjemahan yang berkaitan nama surah tersebut. Contohnya surah An-Nisa berkaitan surah perempuan kan. Jadi yang di-highlightkan ni adalah ayat-ayat yang mengandungi nama berkaitan surah tersebut, surah An-Nisa. Yang ada nama An-Nisa yang berkaitan surah. So kat sini dia explain ayat mana yang ditekankan berkaitan perempuan. So, ayat 1, ayat 3, ayat 4, certain ayat yang berkaitan perempuan. Tak semua, sebab ni adalah terjemahan dia menerangkan spesifik tentang surah tu. So ayat-ayat yang di-highlightkan pun adalah berkaitan, yang ada ayat yang berkaitan nama surah tersebut. So kat sini ada juga hadis yang berkaitan surah tersebut, iaitu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya wanita dicipta daripada tulang rusuk. Kalian tidak akan mampu meneruskannya walau apa cara sekalipun. Jika kalian bersenang-senang, kalian akan bersenang dengannya dalam keadaan adanya kebengkokan. Jika kalian terus juga mahu meneruskannya, kalian akan mematahkannya, dan patahnya itu ialah penceraian. Maksudnya wanita ni dia ada cara bagaimana nak membentuk dia. Tak boleh dengan kekerasan, sebab wanita ni asalnya adalah daripada tulang rusuk yang bengkok. So dekat sini dalam surah An-Nisa ni juga ada tahukah anda info tambahan bagaimana cara Rasulullah SAW menegur wanita. So cara-caranya bagaimana nak menegur wanita ni, bukan dengan cara kasar, iaitu menegur kesalahannya, bukan pribadi orangnya. Mengajarkan apa yang sepatut dibuatnya. So, kita membetulkan apa yang sepatutnya patut dibuat, bukan highlightkan kesalahan dia, tapi ajarkan cara apa yang patut dibuat.
dan menggunakan bahasa yang lembut. So terahnya wanita ni adalah lembut. Okay, so ada banyak contoh surah Al-Ma'idah adalah berkaitan hidangan. Ada fakta apa makanan yang baik untuk warga emas. So ada fakta yang berkaitan dengan surah tersebut. So banyak sangat. Sekarang kita tengok baru surah ke-6. Ada 114 surah. Ada 114 surah. Kita ada kalam hikmah. Kalam hikmah pengajaran daripada surah tersebut. Segenggam ibrah. Kalam hikmah contohnya daripada surah Al-Fusilat, iaitu surah yang dijelaskan. Surah yang Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang tanda-tanda kekuasaannya dan keesaannya dan mengukuhkan dengan dalil yang teguh atas kewujudannya dan ciptaan yang menyatakan tentang kemuliaan dan kebesaran Allah. Lepas tu dikaitkan pula dikatakan apa tentang kekuasaan dan kebesaran Allah ni melalui fakta sains, iaitu tentang angka 7, iaitu Allah menjadikan wujudnya 7 langit dan di setiap itu ada keperluannya. Ada 7 lapisan bumi, 7 lapisan atmosfera dan adanya 7 benua di dunia. Subhanallah, kita tengokkan kat sini. Kepada Allah melalui sains. So dekat sini yang segenggam ibrahnya kita kaitkan dengan kehidupan kita. Al-Quran itu untuk jadikan inspirasi dan motivasi sepanjang hidup kita di kala senang maupun susah. Kalam hikmah yang disebutkan dalam ni ialah dakwah itu perlu disampaikan dengan menggunakan Al-Quran. Jadi nak tak nak kita kena baca Al-Quran dan bacalah terjemahannya. Jangan lupa untuk baca tafsirnya supaya kita boleh sampaikan kepada manusia yang lain dengan penuh kefahaman. So maksudnya kat sini Al-Quran ni kita baca, kita cuba faham. Selama ni kita baca 114 surah banyak kan. Kita baca khatam, dah macam tu je. Kita tahu macam mana apa maksud setiap surah ni, apa cerita setiap surah ni, apa kandungan doa-doa yang kita boleh amalkan daripada surah ni. Sangatlah banyak. Kalau sebelum ni kita kata banyaklah, terlalu tebal nak baca tafsir kan. Kadang kita baca tafsir kita tak faham sebab kita tak boleh nak, sebab bahasa Al-Quran kadang tinggi dengan tebal lagi kan. So dalam buku ni dia ringkaskan untuk bagi kita faham tentang secara gambaran keseluruhan tentang surah-surah, maksud di sebalik surah-surah yang ada dalam Al-Quran ni. So bila kita dah tahu, kita nak baca Al-Quran tu, kita dah tahu, contoh kita baca surah Al-Waqi'ah, kita nak baca lagi surah Al-Waqi'ah setiap malam, kita dah tahu yang surah ni berkaitan hari kiamat, golongan kanan, golongan kiri, yang semuanya apa maksud golongan kanan, apa maksud golongan kiri dalam surah Al-Waqi'ah tu. Golongan kanan maksudnya manusia yang mendapat buku catatan amalan dari tangan kanan dan majoritinya adalah ahli syurga. Manakala golongan kiri yang disebut dalam surah Al-Waqi'ah ni adalah yang mendapat buku catatan amalan dari tangan kiri, iaitu yang merupakan ahli neraka pada hari kiamat. Yang sudah disebutkan. Banyak sangat benda menarik yang kita boleh tengok dalam ni. Mudah untuk kita faham gambaran tentang surah tu, cerita tentang apa. So kalau tengok dia punya kertas pun, kertasnya kertas yang tebal, berkualiti, macam majalah, dan dia ada tulisan dia besar-besar sesuai untuk golongan yang berumur pun sesuai, dan dia punya halaman dia berwarna-warni. Maksudnya tak bosan lah kita nak tengok setiap satu surah tu. So banyak sangat. So kat sini akhir kata ni kita tengok daripada Ustaz Adini Roslan, pengasas Tarbiyah Sentap. Kat sini dia dah baca buku ni. Kat sini dia kata dengan mentadabbur ayat-ayat ini, ia bukan sahaja membuatkan kita lebih dekat dengan Al-Quran, bahkan kita akan lebih memahami agama, seterusnya menanam bibit-bibit cinta Allah dalam hati sanubari kita. So kalau macam kita baca tapi kita tak cuba nak faham, kita tak tahu apa surah tu nak sampai kepada kita, apa sebenarnya Allah nak sampai kepada kita dalam setiap surah tu. So bila kita cuba faham, mudah-mudahan dia akan bagi kita something rasa mencintai kalam-kalam Allah ni kan. Saiz dia besar kalau tengok, dia saiz A4. Dia besar dan dia juga agak tebal. So kalau anda berminat nak faham kisah apa cerita di sebalik 114 surah ni, nak tahulah surah ni pasal apa, surah ni pasal apa. So buku ni sangat menarik untuk permulaan kita nak kenal dengan Al-Quran tu. Cara kira macam fine untuk tahu first step, kita tahu nama, maksud setiap surah tu, dan kita tahu secara keseluruhan gambaran tentang surah-surah tu untuk apa, cerita tentang apa. So lepas ni mudah bila kita baca Quran tu, kita faham, kita baca surah ni, kita dah tahu cerita ni, surah ni cerita apa, surah ni cerita apa. So makin banyak kita tengok nama-nama surah ni, makin kita rasa nak tahu surah ni pasal apa, surah ni pasal apa. Semacam menarik untuk dibaca. Dia santai dan tak terlalu heavy untuk kita faham, sebagai permulaan untuk faham setiap surah tu. Okay?